Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Matematika bersama saya Cikgu Mazrul. So first, Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe channel Matematika. Kepada yang belum, mungkin anda boleh tekan butang subscribe, okay, dan tekan butang loceng. Right, so jika anda dah subscribe, memang terbaik. Okay guys, so dalam video kali ini Cikgu akan sharekan tentang pattern soalan yang keluar dalam fungsi trigo lah. So biasanya dalam topik fungsi trigo ni dia akan keluar beberapa pattern soalan. Di antaranya yang pertama adalah pattern sukuan ataupun kuadran. Okay, so bila kita sebut tentang kuadran, tentang sukuan, memang tak lari daripada kita ada 4 tempat ni lah. Okay, so antara kata kunci yang menunjukkan soalan dibentuk kuadran adalah yang pertama, dia akan bagi jenis sukuan. Okay, so ada 4 jenis sukuan, iaitu sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan yang keempat lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua akan bagi julat sudut ataupun julat theta lah. So kalau kita tengok kat sini, sukuan pertama, apakah julat thetanya? Julat thetanya berada di antara 0 darjah sampai 90 darjah. Sukuan yang kedua, julat thetanya berada di antara 90 darjah sampai 180 darjah. Sukuan yang ketiga, julat thetanya berada di antara 180 darjah sehingga 270 darjah. Dan untuk sukuan yang keempat, fourth quadrant, julat thetanya berada di antara 270 darjah sampai 360 darjah. Okay, so selain daripada jenis sukuan, selain daripada julat theta, dalam soalan mungkin juga dia akan bagi jenis sudut, right? So yang ketiga kata kuncinya adalah jenis sudut. Okay, so ada 3 jenis sudut dalam keempat-empat sukuan ni. So antara sudut-sudutnya adalah, okay, dekat sukuan pertama ni biasanya dia akan mention jenis sudutnya adalah sudut tirus ataupun acute angle. Okay, so kalau dia mention sudut tirus, bermaksud soalan tu adalah dekat sukuan yang pertama. Okay, so untuk sukuan yang kedua ni, jenis sudutnya adalah sudut cakah. Okay, sudut cakah ataupun sudut obtuse angle. Okay, so dekat sukuan ketiga kita ada sudut reflex. Okay, ataupun sama saja English dengan BM dia reflex. Dan dekat sukuan yang keempat ni pun sama saja dengan sukuan yang ketiga, nama sudut dia adalah sudut reflex ataupun reflex. Okay, so kita ada sudut tirus, sudut cakah, sudut reflex dan sudut reflex. Okay, so yang pertama jenis sukuan, yang kedua julat theta, yang ketiga adalah jenis sudut, 3 jenis sudut, dan yang keempat adalah melibatkan pecahan. Okay, so dalam soalan memang tak lari, dia mesti akan bagi satu pecahan. Okay, sama ada pecahan tu bernilai positif ataupun bernilai negatif. Okay, contoh kalau 2/3 bermaksud positif lah. Kalau M, adakah M itu pecahan? M itu pun pecahan sebenarnya. So kalau M tu sahaja, dia akan jadi M perkan dengan 1 dekat bawah. Okay, so dalam soalan sukuan ni dia masih bagi bentuk pecahan, dan dia akan bagi maklumat tambahan sama ada dia akan mention jenis sukuan ataupun julat theta ataupun jenis sudut. Okey, itu adalah 4 kata kunci untuk kita kenal soalan ni, soalan kuadran. Okey, so kita tengok pula, bila kita dah kenal kata kunci soalan ni, kita kena tahu apakah step untuk nak jawab soalan pattern ni. Okey, so antara step yang kita kena ingat adalah yang pertama, okey, ini step dia, kita follow step ni, insyaAllah kita boleh buat. So yang pertama sekali kita kena lukis, kita kena draw axis, kita lukis paksi. So untuk semua soalan sukuan, step yang pertama adalah kita lukis paksi dulu. Okay, dan step yang kedua adalah kita lukis segitiga. Okay, kita draw triangle dekat paksi yang terlibat, maksudnya berdasarkan sukuan yang terlibat dalam soalan. Okay, so bila kita dah lukis paksi, bila kita dah lukis segitiga, apakah step yang ketiga dia? Step yang ketiga adalah kita kena cari sisi yang tak diketahui. Okay, ataupun step yang ketiga adalah find unknown side, cari sisi yang tak diketahui menggunakan kaedah apa kat sini? Kita gunakan kaedah teorem
Pythagoras. Okay, so step yang pertama lukis sukuan, and then lukis triangle, and then yang ketiga find unknown side, dan yang keempat sekali adalah barulah kita selesaikan trigo. Okay, so ada 4 step dan juga 4 kata kunci soalan. Okay, so jenis sukuan, julat theta, jenis sudut dan juga pecahan ada 4 step. First kita lukis dulu paksi, second lukis segitiga, yang ketiga kita find unknown side, cari sisi yang tak diketahui menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Yang keempat barulah kita selesaikan soalan itulah. Okay, hopefully semua jelas. Okay, seterusnya kita tengok pula contoh soalan yang ada dalam bentuk kuadran. Okay, so contoh pertama, diberi tangent theta sama dengan 3/4. Okay, dia bagi satu fraction 3/4 dan theta adalah sudut refleks. Ini adalah kata kunci. Dua kata kunci dalam soalan ini. Yang pertama adalah dia bagi pecahan, tangent theta sama dengan 3/4, dan kata kunci yang kedua adalah sudut refleks. Okay, dan cari nilai sin theta, cot theta dan cosec negatif theta. Okay, so step yang pertama adalah kita kena lukis paksi dahulu. Okay, and then step yang kedua adalah kita lukis segitiga. Nak lukis segitiga dekat mana? Sukuan 1, 2, 3 atau 4. Kita tengok pada kata kunci dalam soalan ni. So, yang pertama adalah yang diberi tangent positif. So, dekat sukuan keberapa tangent bernilai positif? Okay, kalau kita ikutkan formula, all sines tangent cos add sugar to coffee. So, tangent positif dekat dua sukuan. Yang pertama adalah sukuan yang pertama, yang kedua adalah sukuan yang ketiga. Okay, so kita ada dua kemungkinan yang kita akan lukis. Kita tengok pula apakah kata kunci yang kedua. Kunci yang kedua adalah sudut refleks. Okay, sudut refleks ni dekat sukuan yang ke berapa? Sukuan yang ketiga dan keempat. So, sukuan mana yang paling memenuhi maklumat yang diberi? Okay, so kalau tengok kat sini, dia mestilah sukuan yang ketiga. Kenapa? Sebab tangent positif dan sudut refleks. Okay, boleh faham So, maksudnya kita lukis dekat sukuan yang ketiga. Okay, so theta ada dekat mana? Dekat merujuk kepada pasi Y ke pasi X? Okay, yang tu kita dah tahu. Okay, theta dia mestilah refer kepada pasi X. Okay, so sekarang ni step yang pertama kita dah draw sukuan. Step yang kedua kita draw triangle. Step yang ketiga adalah kita find unknown side. So, kalau tengok dekat sini, tangent theta bermaksud tan adalah opposite over adjacent. So, opposite dia adalah 3 dan adjacent dia adalah 4. Okay, so find unknown side bermaksud cari sisi yang ketiga ni. Sisi yang ketiga ni adalah hypotenuse. So, kalau hypotenuse kita kena tambah 3 square tambah 4 square. Lepas tu kita square root, kita akan dapat 5. Okay, dan step yang keempat adalah selesaikan trigo. Okay, sebelum nak selesaikan trigo, kita tengok dulu ada tak kemungkinan wujudnya simbol-simbol negatif dekat segitiga ni. Okay, so kalau kita tengok nilai 4 ni dia sebelah kiri pasi X. So, kalau sebelah kiri pasi X dia ada simbol negatif. Dan nilai 3 ni di sebelah bawah ke bawah pasi Y pun dia akan ada simbol negatif. Dan 5 ni adalah hypotenuse. Hypotenuse sentiasa positif. Alright, tak kisah dia dekat sukuan yang keberapa, hypotenuse sentiasa positif. So, bila kita dah dapat maklumat lengkap macam ni, barulah kita tengok soalan. Okay, untuk soalan A, dia beri sin theta. Okay, so untuk soalan A, sin theta adalah sama dengan SOH, bermaksud opposite over hypotenuse. So, sin theta adalah negatif 3/5. Okay, untuk soalan B, cot theta. Okay, so kalau cot, kita tengok huruf yang ketiga dia adalah, huruf yang ketiga dia adalah T. Bermaksud dia akan jadi 1/T ataupun 1/tangent. So, cot adalah sama dengan 1/tan theta. Okay, kalau tan adalah tua, opposite over adjacent, negatif 3/-4. Kalau 1/tan dia akan terbalik, dia akan jadi negatif 4/-3. So, bila ada negatif, dia boleh potong, dia akan jadi positif 4/3. Okay, dan soalan yang ketiga, soalan C. Soalan C adalah cosec negatif theta. Okay, so kalau kita tengok dekat soalan C ni, dia ada kelainan sedikit dari segi sudut dia. So, dalam soalan, dalam segitiga ni, nama sudut ni adalah sudut theta. Sedangkan dalam soalan ni adalah sudut negatif theta. Kita tak boleh refer segitiga kalau sudut ni tak sama. So, apa yang kita kena buat adalah
kita kena samakan dulu. Okey, kalau kita tengok dalam nota sebelum ni, kalau sudut negatif hanya ada untuk sin, untuk cos dan untuk tangent saja. So kalau cosine dia tak ada. Kita akan tukarkan cosine ni kepada 1 per, yes, cosine ni adalah sama dengan 1 per s, 1 per sin. So cikgu tukarkan dulu. Cosine negatif theta ni adalah sama dengan 1 per sin negatif theta. Dan bila kita ada sin ataupun cos ataupun tan, kalau ada sudut negatif barulah kita boleh keluarkan. Untuk sin dengan tangent ada negatif, keluarkan. Kalau cos negatif kita positifkan saja. Okey. So kalau 1 per sin negatif theta kita akan tulis sama dengan 1 per negatif sin theta. Ini kita akan tulis sama dengan 1 per negatif. Okey, sin theta adalah negatif 3 per 5. So kat sini cikgu tulis negatif 3 per 5. Dan kat sini kita ada positif dan dekat sini kita ada negatif luar dan dalam, dia akan jadi positif. Dan kalau 1 per 3 per 5 dia akan jadi, sampai akhir dia adalah sama dengan 5 perkan dengan 3. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, so diberi tan X sama dengan 3K dan S ialah sudut tirus. So kita ada dua kata kunci dekat sini. Yang pertama adalah tangent X sama dengan 3K. Okay, 3K bermaksud 3K perkan dengan 1. Dia mesti fraction, okey. Dan kata kunci yang kedua adalah X ialah sudut tirus. Okey, so biasa dia akan bagi dua kata kunci Okey, so cari nilai berikut dalam sebutan K. So step yang pertama adalah kita lukis sukuan. Step yang kedua adalah kita lukis segitiga. So kalau tengok kat sini, tangent positif sama ada sukuan pertama ataupun yang ketiga, dan sudut tirus. Tirus ni memang confirm dekat sukuan yang pertama. So kita lukis segitiga dekat sukuan yang pertama. Okey. Dan nama sudut dekat sini adalah refer kepada soalan. So kalau soalan ni X, so kita letakkan nama sudut ni sebagai X. Okey, step yang pertama, step yang kedua, step yang ketiga, find unknown side. So kalau kita tengok kat sini, tangent adalah sama dengan TOA. So opposite dia adalah 3K dan adjacentnya adalah 1. So sisi yang tak diketahui adalah hypotenuse. So hypotenuse ni adalah kita tambahkan. So 1 kuasa 2 tambah 3K kuasa 2, kita akan dapat 3K kuasa 2 ni, kuasa 2 kena kuasa 2, 3 square, K pun square, kita akan dapat 1 tambah 9K square. Dan kita punca kuasa 2 kan dia. So kita akan tulis 1 tambah 9K kuasa 2 punca kuasa. Okay, kita biarkan dalam bentuk unknown lah. Dan sebelum kita nak selesaikan trigo step yang keempat, kita tengok dulu adakah nilai-nilai ini positif. Kalau dekat first quadrant memang X dia ke arah positif dan Y pun dia ke arah positif. So kita tak payah letak simbol negatif. Okay, so kita jawab soalan A. Soalan A adalah chord X. So chord X adalah sama dengan 1 per tangent X. So 1 per tan. Kalau tan adalah 3K, kalau 1 per tan dia akan jadi 1 per 3K. Selesai. Soalan B, cos X. So cos sama dengan char, adjacent over hypotenuse. So dia akan jadi 1 perkan dengan square root 1 tambah 9K kuasa 2. Okey, dan yang ketiga adalah cosine X. So cosine itu apa? Cosine itu huruf ketiga dia adalah sin. So cosine X sama dengan huruf ketiga dia adalah 1 per sin X. Okay, so kalau sin adalah so opposite over hypotenuse. So kalau dia 1% dia akan terbalik, dia akan jadi hypotenuse over opposite. So dekat sini kita boleh tulis jawapan akhir dia adalah punca kuasa 2 1 tambah 9K kuasa 2 perkan dengan 3K. Okay, ini adalah jawapan dalam sebutan K. Okay, next kita tengok pula contoh yang ketiga. Lebih mencabar dan lebih menarik lah. Okay, so dalam soalan contoh 3 ni dia bagi dua nilai trigo. Yang pertama adalah sin A sama dengan 12 per 3. Okay, dan yang kedua adalah cos B sama dengan 4 per 5. Dan di mana A adalah sudut tirus. Okay, so untuk sin ni adalah sudut tirus dan untuk B adalah sudut reflex. Okay, so dia bagi dua sudut dan dua maklumat lah.
Okay, so hitungkan nilai tangent B, tangent A tambah B, formula sudut penambahan ataupun additional formula, dan sin A tolak B pun sama additional formula. Okay, so langkah pertama adalah kita lukis sukuan dulu. So bila ada dua sudut, kita lukis dua sukuan. Okay, so satu sukuan untuk A, satu sukuan untuk B. So cuba lukis kat sini. So ini adalah sukuan untuk A. Okay, sukuan untuk A adalah tirus. Tirus ni memang confirm dekat sukuan yang pertama. Okay, dan kita namakan sudut ini adalah sebagai sudut, ya, sebagai sudut A. Okay, dan untuk B pula dia dekat sudut reflect. Okay, reflect ni dia ada dua, sama ada sukuan ketiga ataupun keempat. So kita tengok cos positif. Cos dekat sukuan yang keberapa? Positif sukuan yang 1 atau 4. So kat sini pemilihan kita adalah, okay, so cuba buat kat bawah ni. Okay, so cos positif sama ada 1 atau 4, reflect 3 atau 4. So yang paling memenuhi ciri-cirinya adalah dekat sukuan yang keempat. So kita lukis dekat sukuan yang keempat. Okay, so nama sudut ni adalah sudut B. Okay, so lukis sukuan. Step yang kedua lukis segitiga. Okay, step yang ketiga find unknown side. Untuk A dulu, untuk A adalah opposite over, sin adalah so, opposite over hypotenuse. Opposite dia adalah 12, perkan dengan hypotenuse dia adalah 13. Manakala untuk B adalah 45, B cos adalah sama dengan char adjacent over hypotenuse. So cos B adalah 4 perkan dengan 5 hypotenuse. So sisi yang tak diketahui dekat sini adalah dekat pasir X. So kalau ada hypotenuse dia kena tolak. So 13 square tolak 12 square root kita akan dapat kat sini 5. And then so ada hypotenuse dia kena tolak. So 5 square tolak 4 square root kita akan dapat 3. So sebelum selesaikan trigo tu, kita tengok dahulu simbol negatif. Dekat first quadrant memang semua positif. Dekat fourth quadrant 4 ni dia ke kanan positif, 3 tu dia ke bawah. So kita jangan lupa kita letak simbol negatif. So nampak bila lengkap semua maklumat ni, insya-Allah kita boleh jawab apa pun soalan yang dibagilah. Okay, so kita tengok soalan A. Untuk soalan A ni yang dia nak adalah tangent B. Okay, so kalau tangent B, sudut yang terlibat hanyalah sudut B saja. So kita refer dekat sudut B. So tangent adalah TOA, opposite over adjacent. So kita akan dapat negatif 3/4. Dah selesai. Okay, untuk soalan B, tangent A tambah B. Okay, bila melibatkan sudut tambah atau tolak, ini adalah formula penambahan ataupun sudut majmuk ataupun additional formula. Kita memang kena ingat formula. So dalam formula, kalau tangent A tambah B adalah sama dengan tan A tambah tan B. Okay, dia follow je. And then perkan dengan terbalik 1 tolak tan A darab dengan tan B. Okay, so dia melibatkan dua sudut yang kita kena cari. So yang pertama adalah tan A. Kalau tan A kita refer dekat A, tan adalah sama dengan, okay, so kat sini kita ada opposite, kita ada adjacent, kita ada hypotenuse. So untuk B kita ada opposite, kita ada adjacent dan kita ada hypotenuse. So kalau confuse kita boleh labelkan dulu dia punya kedudukan dia. So tangent A bermaksud TOA, opposite over adjacent. So 12/5. Tambahkan dengan tangent B adalah TOA juga, opposite over adjacent, negatif 3/4. Dan perkan dengan 1 tolak tan A 12/5 darabkan dengan tan B negatif 3/4. So kalau tengok dekat sini, kita ada pecahan atas dan pecahan bawah, pecahan dan pecahan. So that's why untuk jawab soalan AdMath ni lebih mudah kalau kita gunakan kalkulator jenis ni lah. Sebab dia boleh buat pecahan, dia boleh buat pecahan yang banyak. Okay, kita boleh buat pecahan yang banyak lah kat sini. Okay, so kalau guna kalkulator ni, dia akan mempercepatkan sikit pengiraan lah. Right, so jawapan dia adalah kat sini 33/56. Okay, clear? So untuk soalan C melibatkan sin. So kita ada sin A tolak B. So again, kalau ada sudut tolak tambah, ini adalah formula penambahan. So kita boleh hafal formula ataupun kita refer saja formula yang diberi dalam peperiksaan. So kalau sin A tolak B adalah sama dengan sin A cos B, follow saja tolak, cos A sin B. So kalau sin A kita refer dekat A, sin adalah so 12/13. Cos B kita refer dekat sudut B, cos adalah sama dengan cah 4/5
tolakkan dengan cos A, refer dekat sudut A, cah 5/13. Dan sin B kita refer dekat sudut B, sin adalah negatif 3/5. Okay, so dengan menggunakan kalkulator kita akan kira dan jawapan akhirnya adalah sama dengan 63 dengan 65. Okay, so walaupun soalan dia simple, walaupun soalan dia ada melibatkan formula sudut penambahan, walaupun ada sudut negatif, walaupun ada sudut majmuk, tak kisah bentuk dia macam mana, yang penting kita kena ingat kata kunci soalan. Dan yang kedua kita kena tahu dia punya step dia. Okay, so pattern yang pertama tadi adalah soalan jenis kuadran, soalan sukuan. Pattern yang kedua ni pula adalah soalan jenis persamaan ataupun equation. Okay, kata kunci untuk soalan pattern yang kedua ni senang saja. Dia akan tulis selesaikan persamaan, solve the equation, dan dia akan bagi julat theta. Contohnya di antara 0 sampai 360 ataupun 0 sampai 180. Itu yang standard lah. Okay, so untuk step nak jawab soalan equation, yang pertama adalah kita kena cari sudut rujukan ataupun reference angle. So reference angle ni kita wakilkan dengan alpha. Apa yang kita kena faham tentang reference angle? Ada 3 maklumat. Yang pertama adalah reference angle ni dia mestilah positif. Okay, yang kedua, reference angle ni dia mestilah bersudut tirus. Yang ketiga, alpha ni dia mestilah merujuk ataupun refer kepada paksi X. Okay, 3 poin untuk reference angle alpha. Yang pertama adalah positif, tirus, dan dia mestilah refer X axis. Okay, so bila kita dah lukis, bila kita nak cari nilai reference angle, nilai alpha, step yang kedua adalah kita kena tentukan jenis sukun yang keberapa, 1, 2, 3 atau 4, dan kita lukis. Dan step yang terakhir adalah cari nilai ataupun nilai-nilai theta. Sebab dalam soalan ni kemungkinan akan ada lebih daripada satu nilai theta. Now kita tengok soalan contoh yang pertama untuk pattern soalan equation. Okay, so diberi tan theta sama dengan negatif 0.1547 dan theta berada di antara julat 0 sampai 360. Soalannya adalah cari nilai-nilai theta. Okay, so first kita cari dulu alpha. Alpha adalah sama dengan tan ini, pindahkan ke sebelah, dia akan jadi apa? Dia akan jadi tan negatif 1. Ataupun dalam kalkulator kita boleh tekan shift tan. So dia akan keluar tan negatif 1. Masukkan 0.1547. Okay, so untuk cari alpha kita tak boleh masukkan negatif. Okay, kita hanya ambil nilai positif saja. Kenapa tak boleh masukkan negatif? Sebab negatif ni adalah penentuan desukun yang keberapa. Untuk cari alpha kita ambil nilai positif sahaja. Okay, so bila kita tekan kalkulator kat sini, kita akan dapat alpha sama dengan 8.79. Biasanya kalau sudut darjah kita ambil hanya 2 tempat perpuluhan sahaja. Okay, so bila kita dah dapat alpha, kita step yang kedua adalah tentukan jenis sukuan dan lukis. So untuk tan negatif dia dekat sukuan yang keberapa? Okay, tangent nilai negatif dia dekat sukuan yang kedua dan yang keempat. Itu maksudnya kita tentukan jenis sukuan dan kita lukis dekat sukuan yang tersebut sahaja. Okay, so step yang kedua adalah kita lukis reference angle ni dekat sukuan yang kedua dan yang keempat. So kita ada sukuan yang kedua dan yang keempat. Okay, dan macam tadi reference angle tu dia mestilah positif dan dia mestilah tirus, acute, dan dia mestilah refer ke X axis. So kita refer ke X axis, ini adalah alpha. So nilai dia adalah 8.79. Ini adalah reference angle. So step yang ketiga, cari nilai-nilai theta. Apa beza antara alpha dan theta? Alpha hanyalah reference saja, sedangkan theta tu adalah nilai sebenar. Dan theta ni kita ukur berdasarkan daripada kosong darjah dan secara counter clockwise ataupun lawan arah jam. Okay, so untuk penentuan theta nya adalah daripada kosong bagi ke garis yang pertama. Okay, so nilai yang pertama tu adalah theta sama dengan, okay, so nilai sudut bukaan ini adalah kita ambil 180 tolak ke dengan 8.79. So yang pertama ni kita ambil 180 tolak dengan 8.79. Okay, dan yang kedua ni adalah daripada kosong darjah juga kita ukur mengikut lawan arah jam sampai dekat garis yang kedua, itu satu pusingan 360 darjah, kita tolak ke dengan 8.79. So kat sini kita akan dapat dua jawapan. Yang pertama adalah
171.21 darjah. Yang kedua adalah 351.21 darjah. Okey, so dua jawapan. Kalau kita check balik, kita masukkan balik dalam kalkulator tan theta, kita masukkan tan 171.21 akan dapat jawapan yang ni. Dan kalau kita masukkan tan 351.21 pun akan dapat jawapan yang sama. Okey, itu dari segi kita nak semak jawapan. Okey, jelas? Okey, kita masuk ke contoh yang kedua untuk pattern soalan persamaan. So, selesaikan 2 sin 2x sama dengan 1.6248 untuk julat theta daripada untuk julat x daripada 0 sampai 360 darjah. So, sama saja. Step yang pertama adalah kita cari alpha. So, kalau kita nak tekan shift sign, tak boleh sebab ada nombor kat depan ni. Apa yang kita buat adalah kita kena pindahkan 2 ni dahulu ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Okey, kita pemudahkan dahulu persamaan tu. So, kat sini kita akan dapat sin 2x sama dengan 1.6248 bahagikan dengan 2, kita akan dapat 0.8124. So now barulah kita boleh cari alpha. Alpha adalah sama dengan shift sign bagi 0.8124. Okay, so kat sini kita akan dapat jawapan dia. Kita ambil 2 tempat perpuluhan, 54.33 darjah. Okay, so now seterusnya step yang kedua adalah kita tentukan jenis sukuan dan lukis. So sukuan dia adalah merefer kepada sign positif. Sign positif adalah sukuan yang keberapa? Sign positif adalah sukuan yang pertama dan kedua. Okay, so kita lukis dekat sukuan yang pertama dan kedua. Sukuan yang pertama, nilai sudut reference angle ni adalah 54.33. Dan sukuan yang kedua, reference angle ini pun nilai dia sama, 54.33. Okay, so now kita nak cari nilai x, tapi sudut permulaan dia adalah 2x. So kita follow dahulu 2x. So 2x adalah sama dengan, okay, so kita nak cari x ataupun theta, dia mestilah bermula daripada 0 darjah dan kita ukur secara lawan arah jam. So yang pertama adalah, okay, daripada 0 darjah pergi ke garis yang pertama tu, sama tak nilai dia dengan 54.33? Sama saja. So 2x adalah sama dengan 54.33 darjah. Okay, kemudian daripada 0 darjah kita ukur lawan arah jam pergi ke garis yang kedua. Okay, bukaan sudut ini adalah separuh 180 tolak dengan 54.33. Kita akan dapat dekat situ 125.67 darjah. Okey, dan disebabkan dia adalah 2x. Kalau 1x bermaksud satu cycle, satu pusingan. Kalau 2x bermaksud dia akan ada 2 pusingan. Maksudnya dekat sini kita bergerak daripada 0 darjah, kita ukur satu pusingan iaitu 360 darjah. Dan dia bergerak pergi ke garis yang pertama tadi. Maksudnya 54.33 ni dia kena tambah lagi dengan satu pusingan 360 darjah. So 54.33 tambah 360 darjah, kita akan dapat 414.33 darjah. Dan sama juga dengan nilai 125.67 ni, dia adalah satu pusingan 360 darjah. Kita bergerak pergi ke garis yang kedua. Bermaksud 125.7 ni dia tambah lagi dengan 360, dia akan menghasilkan jawapan dia adalah 485.67. Okey. So dekat sini kita ada 4 jawapan. Tapi ini bukan nilai akhir sebab ini adalah 2x. Dalam soalan yang dia nak adalah selesaikan 2x ni, bermaksud akhir dia kita akan cari nilai x sahaja. Okey. So apa yang kita perlu buat adalah 2 ni dia darab x. Bila kita pindahkan semua ni, kita akan bahagikan dengan 2. So kat sini kita akan dapat x adalah sama dengan 54.33 bahagi 2, kita akan dapat 27.17. Okey, kita ambil 2 tempat perpuluhan saja. Yang kedua 125.67 bahagi 2, kita akan dapat 62.84 darjah. Yang ketiga 414 bahagi 2, kita akan dapat 207.17 darjah. Yang keempat 485.67 bahagi 2, kita akan dapat 242.84 darjah. Okey, so kita ada 4 jawapan untuk soalan ni. Okey, kalau kita semak, kita masukkan dekat dalam X kat sini, keempat-empat sudut ni dia akan memberikan jawapan yang sama, iaitu 1.6248.
Okay, next kita tengok contoh yang ketiga. Okay, selesaikan 2 sin X cos X tolak cos X sama dengan 0 untuk julat yang sama 0 sehingga 360 darjah. So, apa beza antara contoh yang ketiga dan contoh yang kedua dengan satu? Contoh 1 dengan 2 dia hanya melibatkan satu sudut saja, sama ada single theta ataupun dua theta. Untuk soalan yang ketiga ni, dia melibatkan dua fungsi trigo iaitu sin dan cos. So, dalam soalan, kalau kita ada sin dengan cos, kalau kita tengok kat sini, cos ni kita boleh pindah ke sebelah kanan, betul? So, bila dia pindah sebelah kanan, dia boleh potong kiri dan kanan, betul tak? So, cos akan hilang. So, dalam menyelesaikan soalan trigo, kita tak boleh potong. So, ingat, jangan potong kalau soalan melibatkan trigo. So, apa yang kita kena buat adalah, kita kena faktorkan cos ni. Okay? So, ini adalah soalan yang famous yang keluar dalam SPM dan juga yang keluar dalam exam. So, ini adalah pattern pemfaktoran. So, macam mana kita nak kenal soalan ini, soalan pattern pemfaktoran, apabila kita ada dua trigo yang sama dan semua dekat sini adalah berkuasa satu lah. So, apa yang kita buat adalah, langkah pertama kita faktorkan dulu trigo yang sama. So, dalam kes ni adalah cos X. So, kita faktorkan dulu cos X, bermaksud kita keluarkan dia. So, kat sini kalau kita permudahkan, dia akan jadi cos X bracket 2 sin X tolak, ini tinggal 1 sama dengan 0. Dan mengikut konsep pemfaktoran, bila kita faktorkan, kita boleh pecahkan kepada dua jawapan. Yang pertama adalah cos X sama dengan 0. Yang kedua adalah 2 sin X tolak 1 sama dengan 0. Okay, so cos X sama dengan 0, 2 sin X tolak 1 sama dengan 0. Kita pemudahkan yang ni, kita akan dapat sin X sama dengan 1/2. So, kita ada dua jalan kiri yang kita perlu teruskan. Okay, so kalau cos X sama dengan 0, cos sudut berapa yang nilai dia 0? Kalau kita refer kepada sudut pada paksi, okay, yang macam cikgu terangkan dalam video sebelum ni. So, untuk cos X sama dengan 0, dia ada dua nilai. Dekat mana? Dekat 90 darjah dan juga 270 darjah. So, dalam kes ini kita tak perlu cari alfa sebab ini adalah sudut pada paksi. Kita terus tulis jawapan. Kat sini X adalah sama dengan 90 darjah dan 270 darjah. Okay. Kalau kita ingat konsep sudut pada paksi, kita boleh terus dapatkan jawapan. Kalau kita tak ingat macam mana, kita try and error. Kita try tekan sudut apakah yang akan dapat 0. Cos sudut apa yang akan dapat 0? Adakah cos 0, cos 90, cos 180, cos 270 ataupun cos 360. So, 5 sudut kita boleh try yang akan menghasilkan jawapan nilai dia 0. Okay. So, yang kedua, sin X sama dengan 1/2. Ini adalah pattern yang, ini adalah soalan contoh yang pertama tadi. Okay, yang mana kita teruskan dengan mencari dia punya alpha. So, dekat sini, sudut reference dia adalah sama dengan sin negatif 1 untuk 1/2. So, alpha dia kita akan dapat sama dengan 30 darjah. So, kita follow saja step asal. Bila kita dah cari alpha, kita tentukan sukuan. So, sukuan dekat sini adalah sin positif. Yes, sukuan yang pertama dan kedua. So, kita lukis dekat sukuan yang pertama dan kedua. So, kita ada dekat sini, reference angle dia adalah 30 darjah dan reference angle yang kedua pun adalah 30 darjah. So, untuk cari X, okay, cara dia sama saja. X adalah, ataupun theta ataupun X mestilah bermula daripada 0 darjah dan kita ukur secara counterclockwise. So, yang pertama sama dengan alpha iaitu 30 darjah. Okay, X sama dengan 30. Yang kedua adalah daripada paksi X ni kita bergerak lawan arah jam sampai garis yang kedua ni, termasuk half 180 tolak dengan 30, kita akan dapat 150 darjah. So, dekat sini kita ada 4 jawapan, 90, 270, 30, 150 dan jawapan akhir dia biasanya kita susun dalam bentuk terutan yang menaik lah. So, jawapan akhir kita dekat bawah sekali. So, X akan dapat sama dengan, kita bermula dengan 30 darjah, 90 darjah, 150 darjah dan 270 darjah. Okay, again, kalau kita masukkan nilai setiap satu ni dalam X, dia akan menghasilkan jawapan yang sama dengan sebelah kanan. Dalam kes ni dia akan sama dengan 0. Okay. Okay, sekarang kita masuk contoh yang keempat. Ni adalah contoh yang terakhir. Okay. So, selesaikan 2 cos square theta tambah 3 cos theta sama dengan negatif 1 untuk julat yang sama 0 sampai 360 darjah. Okay, so dalam soalan ni, apabila kita jumpa trigo yang sama, satu kuasa dia 1, satu kuasa dia adalah 2. Ini adalah bentuk kuadratik.
Okay, so kalau kita tengok kos yang sama, 1 kuasa 1, 1 kuasa 2, ini adalah pattern soalan kuadratik. Okay, so bila kita jumpa pattern kuadratik, apa yang kita kena buat adalah kita kena kita kena susun ikut bentuk amlah, kita kena jadikan dia sama dengan kosong. So kat sini cikgu susun 2 cos kuasa 2 theta tambah 3 cos theta pindah jadi tambah 1 sama dengan kosong. Okay, so kita boleh terus solve menggunakan kalkulator, ataupun untuk lebih nampak kita boleh gantikan cos theta ni dengan satu unknown yang mudah, iaitu contohnya kat sini cikgu gunakan let cos theta itu adalah x. So kalau macam ni kita nampak lebih jelas lah. Okay, so kat sini kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 1 sama dengan kosong. Dan bila kita tekan kalkulator untuk menyelesaikan persamaan kuadratik ini, kita akan dapat dua nilai. Yang pertama adalah x sama dengan negatif 1/2. Yang kedua adalah x sama dengan negatif 1. Dan x tu adalah cos theta. So cos theta sama dengan negatif 1/2. Dan kita ada cos theta sama dengan negatif 1. Okay, so dekat sini kita nampak cos theta sama dengan negatif 1. Ini pun adalah kalau kita hafal sudut dekat sukuan. Okay, so cos yang bernilai negatif 1 ni dia ada dekat mana? Dia hanya ada dekat satu sudut saja, iaitu sebelah kiri pasir X, iaitu 180 darjah. So dekat sini kita boleh terus tulis theta sama dengan 180 darjah. Kalau kita tak hafal, kalau kita jumpa sin theta, cos theta sama dengan kosong, sama dengan 1, sama dengan negatif 1, kita boleh try and error 5 sudut, 0, 90, 180, 270 dan 360. So kalau kita try and error, kita boleh tekan cos 180, memang akan dapat negatif 1. So dekat sini tak perlu untuk cari alpha. Okay, so untuk cos theta sama dengan negatif 1/2 ni, kita cari dia punya alpha dia. Okay, so cos theta sama dengan negatif 1/2, alpha adalah sama dengan cos negatif 1, kita ambil nilai positif value dia. So cos negatif 1/2, cos negatif 1 bagi 1/2 adalah sama dengan, kita akan dapat alpha sama dengan 60 darjah. Okay, and then di sukuan manakah cos bernilai negatif? Cos bernilai negatif dekat sukuan yang kedua dan ketiga. Okay, so kita ada reference angle dia, alpha bernilai 60 darjah. Okay, sukuan kedua dan ketiga. So untuk mencari nilai theta nya, mestilah bermula daripada 0 darjah secara lawan arah jam. Yang pertama ni kita akan dapat berapa? 180 tolak 60. So kita akan dapat kat sini theta sama dengan 120 darjah. Dan yang kedua, kita nak pergi ke garis yang kedua ni, bermula daripada 0 darjah, pusing 180 tambah lagi dengan 60. So kat sini kita akan dapat 240 darjah. Okay, so kat sini kita ada berapa jawapan? 1, 2 dan 3. Dan kita susun mengikut turutan yang menaik. So therefore kat sini kita akan dapat theta sama dengan 120 darjah. And then kita ada 180 darjah dan 240 darjah. Okay, so cikgu harap semua boleh faham dengan jelas dua pattern soalan yang famous yang ada dalam Trigo. Yang pertama adalah pattern sukuan, kuadran. Yang kedua adalah pattern persamaan. Kedua-dua ni bentuk dia memang berbeza dan kata kunci dia pun memang berbeza, dan cara nak jawab step dia pun berbeza. Okay, so ini saja. So untuk pattern yang seterusnya adalah melibatkan graf. Untuk graf cikgu akan buat, insyaAllah cikgu akan buat satu video untuk terangkan macam mana cara melakar graf dengan menggunakan teknik yang mudah saja. Okay, so itu saja, sekian daripada cikgu. Jumpa lagi. Okay, so jangan lupa kalau ada sebarang penambahbaikan, kalau ada soalan boleh tulis kat ruangan komen. Okay, so kalau suka boleh share, boleh like, okay, dan boleh subscribe channel Amatika. Jumpa lagi. Assalamualaikum.